سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan sidang penonton muslimin dan muslimat, teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan dan seterusnya, kepada seluruh rakyat Malaysia, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung kembali daurah kitab Isra' dan Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini.
Di mana semalam kita telah pun membincangkan soal apakah makna raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah sebagai satu pengisian rohani di dalam kita menggerakkan perjuangan Islam dan dakwah. Diambil daripada matan kisah Isra' dan Mi'raj, iaitu pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sampai ke hadrat Allah dan juga untuk berjaya dalam perjalanan dunia ini, kita perlu kepada pembedahan dada. Umat ini perlu diisi dadanya dengan ilmu dan iman, khususnya para duat, supaya mereka dapat benar-benar berjaya menjalani perjalanan perjuangan di dunia dan berjaya pula sampai ke hadrat Allah dengan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk itu kita isi dalam dada dengan keimanan. Antaranya ialah raditu billah rabba. Aku reda Allah itu sebagai Tuhan. Dan kita telah membincangkan secara ringkas berkenaan dengan apa makna dan erti aku reda Allah sebagai Tuhan. Kemudian wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku reda Muhammad itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan telah disebutkan semalam, iaitu reda Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, iaitu orang yang meredai Nabi Muhammad dengan dan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ni kita masuk perkara yang kedua, erti ataupun kupasan tentang aku reda sebagai Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Muka surat 38. Perkara yang kedua, orang-orang yang meredai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul ialah mereka-mereka yang reda terhadap apa yang Rasul reda dan benci terhadap apa yang Rasul benci. Itu maknanya reda Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, menerima kenabian Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ialah dengan makna kita akan reda apa yang Nabi reda dan kita benci apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam benci. Sebagaimana firman Allah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum wama atakumur rasulu fakhuzuh wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7, di mana Allah berkata, hujung ayat itu Allah berkata, wama atakumur rasul fakhuzuh. Apa sahaja yang diberikan Rasul kepadamu, hendaklah kamu ambil. Yakni daripada syariat Allah Ta'ala ini. Maknanya kita mesti mengambil apa yang disuruh oleh Nabi. Wama nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi larang kamu, maka hendaklah kamu meninggalkannya. Itu makna reda Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan kemudian innallaha syadidul iqab. Dan Allah Ta'ala itu sangat Allah Ta'ala itu bersangatan tindak balasnya. Jadi dalam perkara yang kedua ini, reda Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul ialah dengan meredai apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang. Apa yang Nabi suka, kita kena suka. Maka sebab itu kita kena study dan belajar tentang perkara-perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana amalan Nabi. Lihat bagaimana amalan Nabi. Dan untuk itu kita boleh rujuk kitab-kitab sirah, kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan amalan Rasulullah. Rahiqul Makhtum contohnya. Merupakan kitab yang baik
untuk menjadi rujukan. Jadi sebab itu kita baca apa-apa yang disukai oleh Nabi. Dan kita cuba menirunya. Kita cuba mengikutinya. Yang wajib ditiru dan diikut. Dan sunnah yang sunat, maka kita cuba sedaya upaya memperbanyakkan usaha agar kita dapat mengikutinya. Itu maknanya tanda kita redha Allah, Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Dan ini mesti ada dalam dada setiap doa yang memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan agama Allah, maka kena ada dalam hatinya kecintaan mengikut apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka apa? Nabi suka kepada baca Quran. Kita kena baca Quran. Nabi suka majlis ilmu. Kita kena suka majlis ilmu. Jangan kita mengaku Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi apa yang Nabi suka, kita tak suka. Apa yang Nabi tak suka, kita suka. Maka itu menandakan bahawa kita tidak benar-benar mempunyai hakikat pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi hukum, akidah, bila kita mengaku Nabi Muhammad itu Nabi, maka sahlah sebagai seorang Muslim. Tapi soalnya, dalam pembinaan kepribadian seorang duat dan pendakwah, pejuang di jalan Allah, maka kita cuba sedaya upaya menyamakan antara kita dan Nabi. Apa yang Nabi suka, kita cuba suka. Apa yang Nabi tak suka, kita mesti asuh jiwa supaya tak suka. Kenapa? Kerana itu di antara tanda kecintaan kepada Nabi. Baik, perkara yang ketiga. Bila kita redha Allah itu sebagai Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, maka orang-orang yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul ialah mereka yang meletakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahta hati mereka ke suatu peringkat yang cukup mengkagumkan. Ini makna ini yang dia berlaku. Makna mesti sampai kepada peringkat sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cuba paparkan satu peristiwa bagaimana para sahabat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentera muslimin, berhenti rehat di Muraisy'. Yang ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah, maka dia akan ada satu tajuk peristiwa Bi'rul Muraisy', Telaga Muraisy'. Dalam perjalanan pulang daripada memerangi Yahudi Bani Mustalik. Jadi peristiwa ini berlaku ketika balik daripada memerangi Yahudi Bani Mustalik. Ini kerana Yahudi ini asalnya Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka. Tapi akhirnya mereka merombak perjanjian itu. Mereka langgar perjanjian. Lalu Nabi menyerang mereka. Nabi serang mereka. Ini makna Islam mengajar kita. Bila berjanji, pegang pada janji. Pegang pada janji. Dan kita tidak akan merombak, membatalkan perjanjian itu. Kecuali bila musuh ataupun orang yang kita berjanji melanggar perjanjian. Jadi Islam ajar, Islam ni dia sentiasa cenderung ke arah perdamaian. Sentiasa cenderung ke arah ukhuwah. Sentiasa cenderung ke arah kebaikan persaudaraan. Tapi bila orang rombak perjanjian, maka barulah ada tindakan daripada pihak Islam. Jadi satu hari Nabi balik daripada perang, balik daripada peperangan memerangi Yahudi Bani Mustalik, singgah di suatu tempat. Kerana perjalanan tu jauh dan kemudian letih, lalu singgahlah di suatu tempat bernama Muraisy'. Di Muraisy' ni ada satu telaga. Telaga ataupun ada satu kawasan mengambil air untuk musafirin yang melalui jalan itu. Maka ketika itu telah berlaku sedikit perselisihan. Waktu duduk berkumpul di Bi'rul Muraisy' ini, ada sahabat tengah berteduh, ada yang baring, tengah ada yang ambil minuman dan sebagainya. Air daripada telaga ini, maka berlaku sedikit perselisihan antara Jahjah bin Sa'id Al-Ghafari. Jahjah bin Sa'id Al-Ghafari, beliau ni khadam kepada Sayyidina Umar. Dengan Sinan bin Wabir Al-Jahni. Al-Jahni ni apa ni? Sinan ini orang Ansar. Jadi berlaku perbalahan khadam Umar, iaitu Jahjah. Jahjah ni muhajirin.
dia datang bersama dengan bersama dengan Nabi dan para sahabat daripada Mekah. Berlaku perbalahan dengan seorang laki-laki bernama Sinan daripada bangsa kaum Ansar. Jadi sekarang sama-sama Muslim, sama-sama tentera Islam, tapi berlaku pertelingkahan. Iaitu antara seorang dari golongan Muhajirin, seorang lagi daripada Ansar. Jadi berlaku sedikit pertelingkahan. Kisahnya bolehlah lebih kurang berebut timba telaga ke, begitulah lebih kurang. Kesempatan itu digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menanamkan perasaan benci di dalam hati para Ansar terhadap Muhajirin. Jadi bila nampak ada retak, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafikin di kota Mekah ini, mengambil peluang. Dia pun ambil peluang untuk lagakan balik. Sebab dia memang selamanya dibenci kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam. Cumanya kerana dia tak berani nak lawan, tak berani kerana pengaruh Nabi begitu besar dan kerana begitu sekali kuat mana muafakat orang-orang Islam, maka dia tak berani. Tapi bila ada peluang, dia akan ambil peluang. Dan ini kita lihat banyak kali dia ambil peluang. Dalam ketika perang Badar, dia ambil peluang untuk lagakan, untuk memperdaya para tentera-tentera Islam untuk tarik diri. Lepas tu dalam peristiwa Bi'rul Muraisi', dalam peristiwa perang Ahzab, dia juga mainkan peranan bersama dengan tentera musuh. Dan kemudian dalam peristiwa Hadisul Ifki berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, semua dia mainkan peranan. Sebab itu munafikin ini kita kena waspada dan sentiasa berhati-hati. Mereka ni sentiasa main peranan. Kita lihat zaman kita sekarang lah. Yang sibuk duk lawan Islam, yang sibuk maki ulama, yang sibuk apa lagi? Memperlekehkan kerja-kerja dakwah Islam. Ini semua munafik. Yang kafir biasa tak banyak cakap. Dia tukang beri upah saja yang kafir ni. Yang munafik kaki makan upah. Lalu mereka lah mencari jalan bagaimana nak memusnahkan perpaduan persaudaraan. Ini kita kena berjaga-jaga ni. Kita bangsa Melayu Muslim telah pun diikat dengan satu persaudaraan, muafakat, maka kita jangan biarkan mana-mana musuh, sama ada daripada orang kafir ataupun daripada bangsa kita sendiri, yang menjadi tali barut kepada musuh nak memecahkan kekuatan dan persaudaraan umat Islam. Baik, jadi bila dia ambil kesempatan, jadi dia lagalah. Dia laga di antara menanamkan perasaan benci di dalam hati para Ansar terhadap Muhajirin. Jadi dia kata apa? Dia kata kepada dalam kitab sirah kalau kita lihat, Abdullah bin Ubay, dia kata kepada orang Ansar. Dia kata, ya ma'syaral Ansar, sammin kalbuka ya'kuluka. Amma wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Maknanya dia kata, wahai orang-orang Ansar, kamulah dulu kamu besarkan anjing kamu. Maknanya seolah-olahnya dianggap Nabi Muhammad dan orang Muhajirin ini anjing-anjing yang dibela, yang dibesarkan oleh orang-orang Ansar. Maknanya Nabi dulu ketika mula-mula hijrah sampai di Madinah, Nabi mendapat pertolongan daripada Ansar. Maknanya Ansar beri tempat tinggal, golongan Ansar sara, beri ada kemudahan, ada makanan, beri makanan, ada pakaian, beri pakaian dan sebagainya. Jadi kamulah dulu orang-orang Ansar. Kamu besarkan, kamu gemukkan anjing kamu. Sekarang anjing itu telah pun besar. Gemuk dah anjing itu. Lalu yakuluka, dia menerkam kamu. Jadi sebab itu kamu juga salah dulu, wahai Ansar, yang kamu duk layan sangat Muhammad. Ni anjing-anjing Madinah, anjing-anjing Mekah ini, kamu yang gemukkan. Sekarang dia dah makan kamu. Dan kan itu kata dia, wallahi la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Ya, jika nanti kita sampai di Madinah, maka kita orang-orang yang mulia akan menghalau Muhammad dan orang-orang Muhajirin yang hina dina itu. Ini tanggapan dia terhadap Nabi. Maknanya munafik ni begitu. Munafik ni dalam waktu-waktu lain dia akan bersembunyi. Ibarat kura-kura, dia akan sembunyikan kepala dia supaya orang tak nampak dia munafik.
Tapi bila dia peluang, dia akan mengeluarkan kepala dia. Betul kadang-kadang Allah sengaja menjadikan berlakunya gelombang dalam perjuangan dan gerakan Islam. Allah jadikan gelombang itu untuk apa? Untuk munafik itu memunculkan kepala dia. Bila ada gelombang pertelingkahan dalam gerakan Islam, khususnya perbalahan dengan orang kafir, maka munafik akan menjengulkan kepala dia. Dan dia akan melontarkan pandangan, melontarkan celaan terhadap Islam dan sokongan terhadap orang-orang kafir. Jadi itu munafik. Jadi dia kata apa? Dan bila kita balik ke Madinah nanti, kita orang-orang yang mulia akan menghalau Muhammad, golongan hina dina itu. Dan ucapan Abdullah bin Ubay ini ada dalam surah surah Munafikin. Di mana yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Lalu Allah Taala jawab, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Jadi maknanya mereka kata balik nanti, tahulah kita orang Ansar yang mulia akan menghalau Muhammad dan para muhajirin. Ucapan kotor Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah disampaikan kepada Rasulullah. Jadi ada orang dengar, lalu mereka ni tahu asalnya mereka tu adalah sedikit sentimen Ansar dan Muhajirin itu. Tapi oleh kerana jiwa mereka beriman, jiwa mereka kental dengan ukhuwah Islamiyah, mereka tetap tidak bersama dan tetap tidak menyokong Abdullah bin Ubay. Lalu mereka sampaikan kepada Nabi SAW ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu, masa itu kepada Rasulullah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Zaid bin Al-Arqam. Zaid bin Arqam datang jumpa Nabi, beritahu, ya Rasulullah, tadi aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul cakap begitu. Iaitu kalau balik ke Madinah nanti, maka orang-orang yang mulia, yakni orang-orang Arab, Ansar, di kalangan Aus dan Khazraj itu akan menghalau orang-orang yang hina-dina, iaitu kamu ya Rasulullah dan kita semua orang-orang muhajirin. Lalu sampaikan kepada Nabi. Ketika itu Rasulullah sedang didampingi oleh Umar Al-Khattab. Umar tengah ada dekat dengan Nabi. Jadi bila Zaid bin Al-Arqam datang cerita kat Nabi, Umar dengar. Apabila mendengar pengaduan itu, Umar pun berkata, mencadangkan agar Abdullah bin Ubay dibunuh. Ini maknanya cadangan Umar. Umar ni dia tak banyak cerita. Dia sikit je cakap dia. Mana dia punya keputusan tak payah mana. Kalau dah menentang Allah dan Rasul, bunuh je lah. Jadi makna begitu pandangan Umar. Lalu dalam satu kisah dalam sirah itu, di mana ucapan Umar itu, dia kata, ya Rasulullah, kita bunuh sajalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lalu Nabi SAW berkata, dan ucapan Nabi peristiwa ini menjadi satu panduan dalam kita menggerakkan perjuangan Islam, satu panduan bagaimana sikap pemimpin. Sikap pemimpin bagaimana bila ada situasi tertentu ataupun keadaan-keadaan tertentu. Lalu bila dalam kisah itu, bila Umar kata, maka Nabi pun berkata, kaifa ya Umar, iza tahaddasa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bagaimana Umar? Memang betul lah makna seolah Nabi beritahu. Betul. Kita tahu Abdullah tu patut dibunuh dah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana banyak dah peristiwa, memang rekod dia teruk dah. Makna dia menentang Islam, menentang Allah, benci pada Nabi. Aku tahu itu. Aku tahu Abdullah bin Ubay ni telah menentang Islam dan patut dibunuh. Abu Bakar tahu. Kamu tahu Umar. Uthman tahu. Sahabat-sahabat kanan di kalangan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar, semua tahu kejahatan Abdullah. Tapi soalnya aku nak beritahu kepada kamu, bagaimana iza tahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bagaimana pandangan orang umum? Ini nak menunjukkan pemimpin, dia kena ada pemikiran yang selapis lagi. Makna bukan sekadar apa yang ada di depan. Oh, jahat bunuh. Tapi Nabi tidak. Nabi ada sikap kepimpinan. Mana itulah dia Nabi SAW. Nabi mengambil public opinion. Makna pandangan orang ramai. Bagaimana Nabi fikir? Nabi kata, bagaimana kalau orang ramai berkata, Muhammad telah bunuh sahabat dia sendiri? Memanglah kamu tahu, Abdullah patut dibunuh. Umar tak apa ni. Abu Bakar tahu, Ali tahu, aku tahu. Tapi soalnya orang ramai tidak tahu. Orang ramai nampak Abdullah bin Ubay Muslim.
Orang ramai nampak dia bersama dengan kita, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai nampak dia solat dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba aku bunuh dia. Orang ramai akan berkata, Muhammad ni apa pasal? Telah bunuh sahabat dia sendiri. Ni, mana pelik Muhammad ni. Orang belum masuk Islam pun dia perang, bunuh. Orang dah masuk Islam, sahabat dia pun dia bunuh. Jadi, menyebabkan orang ramai tidak faham. Jadi, nak menunjukkan apa? Sekaligus saya nak sebut sekali, makna pemimpin dalam gerakan Islam, dia tak boleh fikir selapis. Dia tak boleh fikir diri dia. Dia tak boleh fikir golongan yang minoriti di kalangan kepimpinan. Dia kena fikir apa pandangan ummah. Apa pandangan rakyat. Kena memikirkan soal-soal jamaah. Mana soal jamaah? Sama dengan kita bawa kereta lah. Kita bawa kereta, kecil ya kereta. Nak kena baring ke semua boleh. Tapi kalau bawa trailer, jangan. Mana kena ada fikrah driver trailer. Mana kena ada fikrah driver trailer. Baru boleh bawa trailer. Kalau kita ni tak ada fikrah driver trailer, bawa. Kalau cuma ada fikrah driver kancil, bawa trailer, terbalik trailer. Tertinggal di belakang. Jadi sebab itu kita kena ingat, itu dia jamaah. Maknanya bukan kita fikir, kita seorang sahaja. Jadi sebab itu kena banyak lagi. Jiwa kepimpinan itu bukan sahaja kita belajar. Bukan sahaja kita belajar melalui kertas kerja. Tetapi dia melalui pengalaman. Melalui penghayatan. Melalui usrah, pengasuhan dan sebagainya. Sebab itu sekali lagi saya sebut, bakal-bakal pemimpin dalam jamaah Islam, jangan culas dengan usrah, dengan tamrin, dengan samina, dengan mukhayyam, jangan. Kenapa? Kerana itu adalah merupakan bahan-bahan penting dalam kita membina kepribadian seorang pemimpin. Jadi baik. Bila Abdullah bin Ubay, bila Umar kata macam tu, maka berita cadangan Umar ini didengar sampai kepada anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama dia Abdullah juga. Nama anak dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya sampai kepada dia. Jadi bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada anak dia, apa kata anak dia? Lantas beliau datang menemui Nabi. Beliau pun datang jumpa dengan Nabi dengan tergesa-gesa. Anak Abdullah ni dengar kata Umar cadang bunuh ayah dia. Lalu dia pun segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu mengeluarkan ucapan. Ucapan itu menggambarkan, terpancar dari hati yang penuh suci dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kata anak Abdullah bin Ubay bin Salul kata apa? Dia kata innahu balagani annaka turidu qatla abi fima balagaka anhu fa in kunta la budda fa'ilan famurni fa ana ahmilu ilaika ra'sah. Baik, bagaimana cantik ucapan yang menggambarkan keimanan seorang manusia. Ini maknanya reda kepada Nabi sebagai Rasul dan Nabi, iaitu cinta kepada Nabi. Sangat mencintai Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, balagani innahu balagani annaka turidu qatla abi. Ya Rasulullah, telah sampai berita padaku bahawa engkau bercadang nak bunuh bapa aku. Sedangkan itu cadangan Umar kepada Nabi. Tapi dia bimbang. Makna kalau Nabi setuju pandangan itu, dia kata apa? Dia kata, inni fi qatla abi fima balaghakan anhu. Makna berdasarkan berita yang sampai kepada kamu, maka aku dengar kamu bercadang nak bunuh ayah aku. Maka dengan kerana itu ya Rasulullah, fa in kunta la budda fa'ilan. Kalaulah katakan engkau tak dapat tidak terpaksa membunuh bapa aku. Kan aku pun tahu bapa aku tu memang jahat kepada Islam. Kalau engkau buat keputusan ya Rasulullah, tak dapat tidak melainkan terpaksa bunuh bapa aku, famurni, baik engkau suruh aku ya Rasulullah. Biar aku yang bunuh ayah aku. Fa ana ahmilu ilaika ra'sah, biar aku yang datang kepada kamu membawa kepala ayahku. Ini apa cerita ni? Cerita orang yang cinta kepada Nabi. Lebih daripada ayah-ayahnya. Lebih daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Itulah dia iman. Itulah dia cinta kepada Nabi SAW. Ini orang panggil kecintaan sungguh. Yang mana benar-benar kasih. Bukan setakat selawat kepada Nabi. Bukan setakat mengikut sunnah Nabi. Tapi benar-benar jiwa yang kasih kepada Nabi SAW. Itu peristiwa yang pertama.
yang kita nak paparkan sebagai menggambarkan apa makna wa bi Muhammadin nabi raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Peristiwa yang kedua. Baik, kalau kita buka dalam kitab sirah. Ini tuan-tuan boleh rujuk baliklah. Dalam kitab sirah Said Ramadan Al-Buti, dalam kitab sirah Ibnu Hisham, dalam Sarah Ibnu Hisham oleh Ibnu Ishaq, Sarah Ibnu Hisham, kemudian mana lagi dalam Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Al-Jazair, kemudian di antara Siratun Nabawiyah oleh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, banyak lagi lah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab tersebut. Ini kerana sejarah ini, sirah ini penting untuk kita pelajari. Dalam peristiwa Yaumur Raja' ni, satu lagi dalam peristiwa Yaumur Raja'. Kalau kita buka dalam kitab sirah ni akan bertemulah Yaumur Raja', iaitu beberapa orang sahabat Rasulullah telah diserang oleh beberapa kabilah kufar dalam perjalanan menuju ke perkampungan Qurrah dan Bani Udal. Jadi mana ada satu wakil daripada kabilah Bani Qurrah dan Bani Udal, dan Bani Qurrah, kabilah Qurrah dan Bani Udal datang jumpa Nabi di Madinah. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, kampung kami ni tak ada tok guru. Kami dah lah duduk jauh, perjalanan berapa jauh daripada Madinah ini. Jadi kami nak datang belajar denganmu jauh. Kami nak duduk kat sini, tak boleh. Kami ada kampung halaman, tempat kami bercucuk tanam, tempat kami mencari makan. Jadi boleh tak ya Rasulullah, engkau utuskan kepada kami beberapa orang sahabat kamu untuk menjadi mubaligh. Makna sebagai mubaligh, pendakwah, sebagai guru, sebagai muallim kepada kami. Boleh tak ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW usah orang datang minta. Nabi ni, orang tak minta pun Nabi suruh pergi mengajar. Maknanya, Nabi ini seorang yang sangat gairah kepada ilmu dan kepada perkembangan Islam dan dakwah. Dengar kata wakil daripada kabilah Udal dan daripada kabilah Qurrah ini datang nak minta wakil, minta guru. Lalu Nabi SAW telah memilih beberapa orang sahabat untuk dihantar ke perkampungan Bani Qurrah dan Bani Udal. Antara yang dipilih ialah antaranya. Kemudian bila dipilih sahabat tadi, maka pergilah sahabat ini. Lalu pergi sampai di tengah jalan, rupanya ada kabilah-kabilah lain telah menunggu. Musuh-musuh gerakan Islam, musuh-musuh dakwah Islam ini, musuh-musuh Islam daripada golongan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah. Semua dah tunggu tengah jalan, menunjukkan bahawa itu adalah perangkap. Itu adalah perangkap. Di antara mereka ada yang dibunuh. Maka bila dah kumpul, mereka ni akhir sekali berkumpul di atas sebuah bukit. Lawan. Mereka tak serah diri. Bila dikepung oleh beberapa kabilah ini, maklum kabilah bersenjata ramai. Mereka hanya 7 orang. Lalu mereka lawan. Maknanya menunjukkan bagaimana kekentalan jiwa para sahabat. Musuh ramai tak ramai lain cerita. Kita kena lawan. Biar mati dalam keadaan mulia. Aish kariman au mut syahida. Hidup dengan mulia atau mati syahid. Ini pegangan orang beriman. Dan ini mesti dipasak dalam hati kita. Mesti menjadi dasar tarbiyah kita. Kita ni kalau nak hidup, biar hidup mulia. Iaitu orang yang berdakwah, yang berjuang, yang istiqamah dengan perjuangan Islam. Tak jual agama sekali-kali, tak jual. Jadi orang yang mulia. Dan kalau berasa nak mati, biar tentu mati syahid. Ini makna pilihan yang menunjukkan bahawa itulah tarbiyah Islam perlu dipergiatkan. Lalu di antara mereka ni ada yang ditawan. Tak boleh nak lawan dah. Lalu dia ditawan. Iaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Ad-Dasnah. Mana ini 2 orang yang ditawan. Mana 2 orang sahabat. Yang 5 orang lagi mati. Dibunuh. Makna ketika berlaku pertembungan tadi. Lalu bila begitu, di mana Khubayb telah dijual kepada Bani Haris untuk dihukum oleh kabilah tersebut. Maknanya Khubayb ni dijual kepada Bani Haris. Bani Haris ni, Bani mana? Kerana dahulu Khubayb lah yang telah membunuh Haris dalam peperangan Badar. Ini kira nak menuntut bela lah ni. Kerana dulu Khubayb telah membunuh ketua kabilah Haris ini, iaitu Haris. Telah bunuh Haris dalam peperangan Badar. Jadi sekarang nak buah Haris, kabilah dia, cari Khubayb lah.
Lalu diperangkap. Kebetulan hak Nabi hantar pun Khubayb. Lalu dijual kepada Bani Haris. Manakala Zaid pula dijual kepada Sufyan bin Umayyah. Dijual kepada Sufyan untuk dihukum. Jadi dijual kepada Sufyan. Masing-masing ada sejarah dalam Perang Badar dulu. Ketika Zaid diikat di sebatang tamar. Ini Zaid ini masa tu dia bila kena tangkap, dia pun diikat di sebatang tamar. Di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Abu Sufyan datang menghampiri Zaid seraya berkata. Jadi masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Dia ketua kabilah, ketua puak-puak Quraisy di Mekah ini. Lalu dia pun, bila Zaid bin Dasnah ini diberi kepada kaum dia, maka mereka pun cari jalan, mereka pun kira ikatlah Zaid. Ikat dan nak dibunuh akan Zaid. Lalu ketika Zaid itu diikat, dekat nak dibunuh, jatuh hukuman bunuh, dia menghampiri Zaid. Lalu dikata apa kepada Zaid? Ansyaduka billahi ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak. Nadribu unuqah wa annaka fi ahlika. Dia kata apa? Dia kata demi Allah. Wahai Zaid, demi Allah. Cuba engkau nyatakan. Wahai Zaid, cuba engkau beritahu kepada aku sejujur-jujur hatimu. Kata apa? Kamu mahu atau tidak? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Muhammad itu menggantikan tempat kamu sekarang. Apa kata? Kalaulah boleh ganti, Muhammad tu duduk tempat kamu dan kamu ni duduk bersama keluarga kamu. Sedang berada dalam rumah kamu. Di musim panas ini, duduk dalam rumah bersama dengan ahli keluarga kamu. Dan Muhammad diikat di tempat kamu ini. Adakah kamu mahu begitu? Wahai Zaid. Ini sekarang dah kena ikat dah ni. Dah kena tawan. Lalu apa kata Zaid? Tanpa teragak Zaid menjawab. Qala berkata Zaid. Wallahi demi Allah. Ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi allazi huwa fi tusibuhu syawkatu tu'zihi wa anni jalisun fi ahli. Dia kata apa? Dia kata demi Allah. Aku tidak rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekarang. Nabi itu sekarang, katakanlah sekarang dia duduk di rumah dia. Ketika sekarang ni Nabi tercucuk duri kat rumah dia. Sedangkan aku bergembira bersama keluargaku. Wallahi aku tidak suka begitu. Usah kata Nabi nak ganti tempat aku. Kamu boleh seksa dia. Kamu boleh bunuh dia. Kalau Nabi tu tengah duduk di Madinah tu, tak ada apa-apa. Tak diikat, tak ditawan. Cuma tertusuk kaki dia. Tertusuk duri saja. Itu pun tidak aku suka. Tidak aku suka apapun yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan sahabat. Lalu apa Abu Sufyan jawab? Abu Sufyan kata apa? Lalu berkata Abu Sufyan, walaupun dia kafir lagi masa tu, belum lagi menganut Islam. Lalu dia berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin. Dia kata, aku tak pernah tengok lagi manusia mana pun dalam umur aku ni, dalam sejarah dunia yang aku tahu, seorang manusia kasih pada seorang yang lain sebagaimana kasih sahabat Muhammad kepada diri Muhammad. Ini nak menunjukkan bagaimana kasihnya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kerana itu, itulah makna raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Diterjemahkan dalam bentuk yang sebenar, iaitu kasih kepada Nabi dengan begitu sekali. Jadi sebab itu kita kena letakkan kasih pada Nabi. Itu makna redha. Peristiwa yang ketiga. Ini makna nak menunjukkan bagaimana sebagai satu paparan sejarah tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijratul Rasul, para sahabat Muhajirin terpaksa berdepan dengan orang-orang yang mereka kasihi di kota Mekah yang berjuang bagi pihak musyrikin. Ini Badar mana? Badar Al-Kubra. Mana sebelum Badar Al-Kubra tu Badar As-Sughra. Tapi akhir As-Sughra tu dia dibubar begitu, lepas tu berlaku Badar Al-Kubra di Badar lah, dekat dengan Bukit Badar. Dalam perang Badar ni baru 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya orang kafir Quraisy ni betul-betul nak memadamkan cahaya agama Allah. Sampai buru Nabi ni sampai ke sana. Walaupun perang Badar ni bermula dengan mana? Nabi kepung. Nabi cuba nak menyekat kafilah dagang musyrikin yang balik daripada Syam.
Mereka terpaksa lalu berhampiran kawasan Madinah. Lalu Nabi rancang nak sekat kafilah dagang ini. Hala pergi Nabi tak sekat lah. Sebabnya mereka tu masih tak banyak harta. Cuma modal saja. Tapi balik tu banyak. Beratus ekor unta. Mengikut satu riwayat ada 1000 ekor unta lebih. Membawa barang dagangan yang syarat. Keuntungan perdagangan di Syria, di Syam. Nak berbalik ke Madinah, ke Mekah. Lalu Nabi nak tawan. Nabi nak sekat. Nabi gerakkan para sahabat untuk menawan ataupun menyekat kafilah dagang ini. Tujuan apa? Tujuan nak rampas harta mereka lah. Nak rampas harta mereka. Dan ini ada pihak orientalis dia cuba nak memburukkan. Nabi Muhammad pun merampas juga. Sebenarnya dia tak faham. Dia tak tahu. Ada yang orang Islam pun percaya pada orientalis. Ada. Tapi sebenarnya Nabi sekat tu nak mengambil barang dagangan mereka untuk ganti harta para sahabat yang berhijrah ke Madinah yang tak bawa apa-apa. Sebab dulu mereka buat syarat. Nak ikut Muhammad boleh, tinggal harta. Nak ikut Muhammad boleh, nak tinggal harta. Nak hijrah ke Madinah boleh, tinggal harta kamu. Jadi sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi ni terpaksa tinggal harta. Suhaib Ar-Rumawi, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ramailah yang tinggal harta. Jadi sekarang nak ambil balik. Maka nak ambil balik, kena rampas harta yang mereka bawa. Tapi akhirnya dalam peristiwa itu mereka berjaya mengesan bahawa ada kumpulan orang Islam akan sekat mereka lalu dia lari arah lain. Dan berita tu sampai kepada pemimpin Quraisy di Mekah. Bila sampai di sana, mereka menggerakkan bala tentera datang menyerang Madinah. Lalu berlakulah Badar Al-Kubra. Itu ringkas dia. Jadi dalam Badar Al-Kubra ni, di antara mereka yang terlibat, mana terpaksa sahabat-sahabat muhajirin berdepan dengan siapa? Tentera Quraisy, tentera kafir, iaitu anak beranak, saudara-saudara mara mereka sendiri. Di antara mereka yang terlibat secara langsung ialah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah yang terpaksa memancung leher bapanya Abdullah bin Al-Jarrah. Dan di perang Badar, mana berdepan dengan siapa anak dia? Anak berdepan dengan ayah. Perang lawan-lawan, bunuh ayah dia. Sanggup dia bunuh ayah dia. Kenapa? Iman, Islam, cinta kepada Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq berdepan dengan anaknya Abdurrahman. Abu Bakar sendiri. Mus'ab bin Umair terpaksa berdepan dengan abang kandung dia, Ubaid bin Umair. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Ubaidah bin Al-Haris terpaksa berdepan dengan kaum keluarga mereka yang terdekat, Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Ini semua sahabat-sahabat mereka, adik-beradik mereka, kaum kerabat mereka. Kesemuanya mati di hujung pedang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sanggup mereka berdepan dengan kaum keluarga, cinta pada perjuangan, cinta kepada Islam. Berikutan dengan peristiwa itu, Allah telah menurunkan firman-Nya. Berikutan dengan peristiwa bagaimana ketulusan iman, kesucian iman para sahabat, kecintaan pada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, hatta kaum keluarga mereka. Maka turunlah ayat daripada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, Allah Ta'ala berkata, Allah berfirman, tidak akan engkau temui ya Muhammad dan tidak akan kau dapati orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, sekalipun musuh-musuh itu, yakni musuh-musuh Allah itu, ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan kaum keluarga mereka. Inilah sifat para tentera Islam dan sifat para sahabat yang menyertai perjuangan Islam, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka digelar sebagai Hizbullah. Itu dia parti Allah. Itu dia Hizbullah. Kita ni bila sebut Hizbullah, parti Allah, maka mesti ada ciri-cirinya. Iaitu mestilah parti yang berdasarkan akidah yang sahih. Mestilah parti yang memperjuangkan syariat Allah dan disertai oleh orang-orang yang beriman
kepada Allah, yang sentiasa menyampaikan kebenaran dan menentang kemungkaran. Jadi itu di antara sifat-sifat Hizbullah, di mana mereka disertai oleh orang-orang yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir. Dan mereka sanggup untuk membela Islam, membela Allah dan Rasul walaupun terpaksa membunuh bapa-bapa mereka. Ini mana nak menunjukkan bagaimana ketaatan, kepatuhan, wala' kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul dalam perjuangan itu. Jadi maknanya itu dia 3 peristiwa besar yang berlaku menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar menghayati ayat ataupun benar-benar menghayati perkataan raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Muhammad itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Jadi insya-Allah kita sambung hati yang meredai Islam sebagai ad-din wa bil islami dina, maka dan aku redha Islam itu sebagai agama. Jadi insya-Allah kita sambung pada malam esok siri yang ke-11. Malam ni siri yang ke-10, malam esok siri yang ke-11. Jadi kita sambung malam esok. Tapi pada malam esok kita mungkin akan mula pada pukul 9.30 malam kerana memberi laluan kepada kita untuk membaca Yasin selepas daripada maghrib. Jadi dia ambil masa panjang sikit. Lepas tu kita akan mula. Lebih kurang pukul 9.30 atau 9 suku. Nanti saya maklumkan kepada tuan-tuan dalam Facebook saya. Jadi insya-Allah sekadar itulah perbahasan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung muka surat 42 daripada kitab ini. Dan walaupun ada kita tebuk-tebuk sikit skrip dia, tapi kita tidak lari daripada pengajaran yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya buku ni macam syarah pada Isra Mi'raj lah. Untuk kita faham falsafahnya dari sudut gerakan Islam dan dari sudut haraki. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pukul 9.30 pagi esok dalam kuliah duha. Kuliah duha sambung hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Jadi insya-Allah esok insya-Allah kita cuba bincang hadis yang kita sambung tadi dan beberapa peringatan. Dan sebagaimana saya sebut tadi, kita jadikan satu hadis ambil satu hadis kena akhir zaman sebagai maudhu' dia, sebagai tajuk. Lepas tu kita datangkan hadis-hadis lain. Sebab tu tuan-tuan akan dapati walaupun kita baca satu hadis, tapi saya akan bawa 2, 3, 7, 8, 11 hadis ke begitu yang lain berkaitan dengan menyokong ataupun menjadi syarah, menjadi penjelasan di atas hadis-hadis itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu dan masa sebaiknya untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Dan sebelum pada itu suka saya memaklumkan kepada tuan-tuan di mana kita menggunakan Facebook media Al-Fatah. Dan segala peralatan yang saya pinjam sepanjang PKP inilah insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tekan dalam Facebook Facebook media Al-Fatah ini, ada ruang di mana di situ tuan-tuan boleh menyumbang kepada tabung media Al-Fatah ini untuk aktiviti penyiaran, aktiviti dan sebagainya lah. Itu bukan mana untuk mereka, untuk media Al-Fatah itu. Jadi pakat-pakat bantu, pakat-pakat tolong. Kalau RM5 seorang pun yang ramai, insya-Allah sudah boleh operasi media Al-Fatah ni. Saya dapat tahu bahawa media Al-Fatah ni banyak dia punya kru dia, ramai kru dia, dan banyak set-set yang pergi ke lokasi kuliah usrah dan kuliah ceramah di masjid dan surau ketika boleh berkuliah di surau lah. Jadi insya-Allah pakat-pakat bantu. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.